Seterusnya akan terus ke segmen hikmah, iaitu tajuknya memperkukuh keimanan bersama dengan kita, Daud Iskandar. Baik, kita perkenalkan. Tanpa diperkenalkan pun memang Kita kita memang sudah kenal. tetamu ini sering bersama kita. Ya. Itu bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Samali bin Haji Adam. Kali ini kita sekali lagi kita ingin mengongsikan tajuknya memperkukuh keimanan. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kali pertama di Studio 4. Kali pertama di Studio 4 bertempat di Sungai Akar. Ya, di kompleks penyiaran kita ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita diberi kesempatan lagi Ustaz ya. Alhamdulillah untuk tahun ini mudah-mudahan keimanan kita juga diperkukuhkan. Kerana itu yang akan kita katakan pada pagi ini. Jadi sebagai mukaddimahnya kami persilakan Yang Mulia Ustaz berkongsi akan mengenai dengan tajuk yang akan kita bawakan ini. Pada pagi ini kita persilakan Mahira ya. Mungkin untuk pertamanya sebagai mukadimah perbincangan pagi ini apa yang dimaksudkan dengan pengukuhan keimanan ini? Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Mahira dan juga Daud dan juga Oda penonton muslimin muslimat yang dimuliakan oleh rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi ini kita diketemukan di dalam membicarakan berkenaan dengan pengukuhan keimanan. Kerana soal iman adalah soal pokok. Soal yang perlu kita pahami betul-betul supaya jangan kita terkeluar daripada, terutama sekali pada segi akidah dan juga daripada tingkah laku yang tidak baik. Kerana inilah sebenarnya kehidupan seorang muslim, seorang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada pagi ini walaupun dalam suasana suasana baru di dalam ruang yang begitu memang asinglah sedikit. Sebab saya perhatikan di sini agak luas sedikit berbanding kalau kita ni ingin membayangkan kepada penonton suasana pada ketika ini agak luas berbanding dengan yang studio satu dulu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan keluasan tempat ini juga akan menjangkau jauh lagi keluar di mana kita di sana cuba memberi kepahaman terutama sekali di dalam perbahasan kita berkenaan dengan pengukuhan keimanan. Baik, kalau kita menyentuh berkenaan dengan soal keimanan itu sendiri, di mana ulama mengatakan iman itu adalah merupakan ada 3 komponen penting sebenarnya. Kalau kita melihat dari segi sudut keimanan, yaitu pertama ialah tasdiqul qalbi, kemudian wa iqrarul lisan, kemudian yang ketiganya yaitu amalun bil jawarih. Maksudnya di sini ialah seorang yang beriman maka ia perlu meyakini dan mempercayai tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kewujudan dan tentang kepercayaan hari kiamat. Perkara inilah yang disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam menyerupai seorang lelaki yang mana lelaki ini datang sebenarnya adalah merupakan malaikat Jibril alaihissalam yang datang bertujuan untuk mengajar para sahabat dan juga mengajar kepada kita ni semua. Di mana persoalan yang diajukan ada 3 perkara sebenarnya yang ditanyakan, iaitu mal Islam, mal iman, kemudian mal ihsan. Tetapi yang ingin kita fokuskan di sini ialah persoalan berkenaan dengan mal iman. Apakah itu iman? Malaikat Jibril alaihissalam tanya kepada Rasulullah, akhbirni 'anil iman. Ceritakan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan iman itu ialah antu'mina billah. Kemudian antu'mina billah, kemudian wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kemudian wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Imam Bukhari yang mana hadis ini adalah hadis yang masyhur, hadis sahih dan hadisnya terlalu panjang. Jadi kita ni ambil saja poin di sana berkenaan tentang perkara iman, yaitu iman itu adalah kamu beriman dengan Allah, itu keyakinan, percaya kepadanya keesaan Allah,
kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah, kemudian beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan para nabi, kemudian beriman dengan hari akhirat, dan beriman dengan yang dikatakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka keimanan saja, tasdiqul qalbi, kita ni hanya mengatakan dalam hati yakin, tetapi kalau tidak dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan ibadah, maka belum sempurna iman seseorang sebenarnya. Sebab itulah kenapa dikatakan oleh ulama, kita ini bukan hanya setakat percaya, yakin, tetapi hendaklah kita ini lakukan dalam bentuk tingkah laku, di mana ibadah kita itu adalah merupakan sebahagian daripada pembuktian iman. Kita ini sembahyang kerana kita ini beriman kepada Allah, dan kita ini percaya bahawa sembahyang itu adalah kita menyembah Allah. Dan kita ini yakin bahawasanya setiap ibadah yang kita dikerjakan pasti akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kenapa dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini soal keimanan. Kemudian falyukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan jiran tetangganya. Sedangkan artinya kita ini perhatikan, dengan jiran tetangga kita ini berbuat baik kerana kita ini percaya dengan adanya balasan-balasan pada hari kiamat nanti. Apa yang kita ni lakukan itu akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan kalau siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan hadis menyebutkan lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia bercakap dengan ucapan yang baik, dan juga kalau yang dapat mampu untuk bercakap dengan baik, cakapnya leza saja, baik tak diam. Ini semua diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada pembuktian keimanan. So itulah bahawasanya kita ini sebenarnya alhamdulillah Allah telah menghidayahkan kepada kita ni, iaitu hidayah iman dan hidayah Islam, nikmat Islam. Jadi cuma sekarang ini kita ni perlu melihat bahawasanya ada usaha. Bahawasanya iman itu ia bersifat ibarat air, ada pasang, ada surutnya. Ya, bila Ustaz mengatakan mengenai dengan kalbu, iman, ilmu dan juga hidayah yang diberikan ataupun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau kalbu kita sendiri mengetahui kaitannya dengan hati, ya Ustaz. Ya, betul. Kadang-kadang ada yang sempat bertanya, dan sering juga kami perbahaskan sebetulnya bersama dengan rakan-rakan. Kadang-kadang ada menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kadang-kadang katanya sudah menerima hidayah dan cuba katanya untuk memperbaiki iman, tiba-tiba solat atau ada tertinggal lagi tunya Ustaz. Tapi untuk menarik semula iman itu, macam mana caranya tunya? Macam mana mungkin ada amalan-amalan tertentu ataupun di mana letak salahnya itu? Baik, alhamdulillah. Allahumma hidayatan lis-shawab. Kalau kita ini perhatikan, memanglah namanya setiap muslim itu, ya sebagaimana yang telah kita beritahu bahwasanya iman itu ya ada naik, ada turun. Ada pasang, ada surutnya, ada bertambah dan kadang-kadang berkurang. Bila bertambahnya iman, iaitu bila mana kita ini melakukan ketaatan kepada Allah. Dan bila mana iman itu berkurang, ketika mana kita ini melakukan perkara-perkara yang mungkar. Maka sebab itulah kenapa sebenarnya kita ini berusaha. Ini yang dipanggil pengukuhan keimanan. Bahwasanya apa yang kita lakukan itu memanglah namanya manusia. Manusia ini ada istilahnya, satu ada akal dan ada nafsu. Akal berfikir tentang positif negatif, kemudian manakala nafsu lagi adalah mendorong kita ni, tetapi mengajak. Tetapi selalunya kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mendorong kita ni untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kawan nafsu itu adalah syaitan. Sebab kita ni manusia ni, ia dikelilingi oleh syaitan-syaitan yang cuba membisik-bisikkan. Kita ni ada keinginan, karang tersembayang, atau kerja syaitan lah tu. Jadi kita ni pun nafsu, ia inginkan keseluruhan. Ada masa lagi. Itu nafsu. Memikirkan ada masa lagi. Akhirnya tertidur. Akhirnya tinggal subuh. Maka sebab itulah kenapa sebenarnya kita ni
ada usaha kita ni di dalam supaya apa yang kita lakukan itu biarlah jangan kita ni tergelincir daripada perkara-perkara soal keimanan tadi. Di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah, maka sebab itulah kenapa sebenarnya perlunya ada dipanggil kita ni iman kita ni perlu sentiasa di-charging. Mesti ada yang mempush kita ni. So kadang-kadang kalau kita ni hatta orang-orang yang berilmu sendiri pun bukan bermakna ia berilmu itu ia sudah cukup baginya untuk menjalani perjuangan hidup. Kerana hidup ini adalah merupakan satu jihad sebenarnya. Dipanggil jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang merupakan jihad yang paling hebat lagi. Sebab kadang-kadang kita ini mudah terpengaruh dengan persekitaran, keseronokan, maka akhirnya kita lalai. Sebab itu tadi kata Daud tadi, seorang yang bukan yang dia tahu, dia tahu bahwasanya hukum meninggalkan sembahyang itu adalah haram. Tapi ditinggalkan juga. Dia tahu hukum. Dan bukan yang dia tahu bahwasanya perkara melalaikan dalam ibadah itu pun ada perkara yang dilarang, tapi dibuat juga. Sebenarnya ia berbalik kepada tentang diri kita sendiri. Sebab apa? Al-Quran sendiri pun menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan dapat merubah nasib seseorang kecuali mereka lah yang dapat merubah. Jadi kita ni sebab itulah kenapa kita ni perlu adanya kesungguhan, perlu adanya perjuangan di dalam melaksanakan mengharungi kehidupan agar jangan kita ni terjerumus ke dalam orang-orang yang lalai tadi. Ya, alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalbu atau qalbu? Oh, kalau kalbu jadi anjing. Kalau qalbu hati. Q. Dalam bahasa dalam italiknya Latinnya Q. Kalau Arabnya qaf. Qaf dengan kaf. Sebab itu. Jadi qalbu ya. Sebab itu kenapa Rasulullah mengajar kita ni satu doa, Allahumma tsabbit qalbi. Ya Allah, tetapkanlah hatiku. Jangan kita salah sebut Allahumma tsabbit qalbi. Artinya tetapkan anjingku. Itu perkataan Arab. Sebab itu kita ni di dalam sebutan bahasa Arab perlu berhati-hatilah. Jadi kita belajarlah Ustaz. Belajar bahasa Arab sikit. Ada yang belum mengetahui, jadi sekarang sudah mengetahui kan. Jadi berbalik kepada tadi mengenai penerangan melalui mukadimah tadi. Sebagaimana yang dijelaskanlah oleh Ustaz tadi bahawa persoalan keimanan itu bukan hanya setakat kita ni mempercayai, malah perlu pembuktian dengan tindak tanduk yang dikerjakan. Jadi mesti ada cabaran-cabarannya juga yang dihadapi dalam usaha pengukuhan keimanan ini. Jadi apa antara cabaran-cabarannya ni Ustaz? Alhamdulillah, kalau kita perhatikan dari Daud pun mengatakan itulah cabaran kita ni. Di dalam kehidupan kadang-kadang kawan. Kawan pengaruhi. Kawan pengaruhi katanya. Karang tersembayangnya. Itu pun sebagian daripada cabaran. Di mana kita ni berdamping dengan kawan-kawan yang mempengaruhi. Sebab kawan ini suatulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu mengikut agama kawannya. Fal yanzur man yukhalil. Maka hendaklah kamu perhatikan siapa dengan kamu itu berkawan. Kawan ini pun satu perkara yang dititik beratkan di dalam pergaulan. Sebab apa? Seorang kadang-kadang ia mudah melakukan perkara-perkara yang dilarang. Terpengaruh dengan dadah contohnya, terpengaruh dengan gejala sosial. Sebenarnya pengaruhannya adalah sebahagian daripada puncanya adalah sebahagian dari pengaruh kawan itu sendiri. Maka inilah sebenarnya sebahagian daripada cabaran di dalam kita ni menjalani kehidupan dalam usaha memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain juga kalau kita perhatikan di antaranya ialah tentang penyalahgunaan daripada segi media elektronik ataupun media sosial dan sebagainya. Itu sebahagian daripada cabaran yang dihadapi oleh masyarakat di mana sebenarnya pendedahan ataupun yang dipanggil dunia sekarang ini ibaratnya dunia tanpa sempadan lah. Di mana apa yang keluar input daripada media sosial ini ya baikkah buruk semua keluar, semua boleh diterima dan semua boleh dibaca, boleh dilihat. Jadi adalah juga sebahagian daripada pengaruh-pengaruh
yang menyebabkan seorang itu katalah, saya ambil contoh, seorang yang ingin mencari apa namanya ni, ingin belajar. Setelah maklumlah sepanjang hidupnya barangkali ia sudah bergelombang dengan perkara maksiat. Jadi ia pun ingin mencari adalah balik ke pangkal jalan. Yeah. Jadi ia akan istilahnya akan belajar, menuntut ilmu. Ya. Jadi masalahnya ia menuntut ilmu, ia tidak berjumpa dengan guru agama, ia tidak menghadiri majlis-majlis taklim, cukup memadai dengan YouTube saja. Di dalam siaran YouTube sana tu banyak ustaz ini ada, ustaz dari luar negara ada, ustaz dari Brunei dia melihat tu. Ini masalahnya orang kita ni. Kalau ikut kajian bah, kalau ikut kajian memang kita ni perhatikan yang kan SCC semua ustaz-ustaz YouTube daripada luar negara. Ustaz YouTube dari Brunei jarang kan SCC. Dia tahulah kenapa. Bukan peluang saya terasa tu, tuan. Tapi perkongsian lah. Perkongsian. Cuma apa yang realiti lah yang kita ni perhatikan. Baik. Jadi bila seorang tu ia ingin mencari apa namanya, ingin belajar melalui dengan apa namanya link ataupun YouTube yang ada. Jadi kadang-kadang di sana tu ada masalah ajaran-ajaran yang sebenarnya bertentangan daripada segi akidah. Betul. Dan juga bertentangan dengan aliran yang ada di negara Brunei Darussalam. Betul. Kita ini alhamdulillah, kita ini mengukuhkan daripada segi sudut pahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila mana pahaman kita ini di sini mengukuhkan ahli sunnah wal jamaah, maka kita ini menolak pahaman-pahaman yang ada di luar yang bertentangan dengan ajaran kita ni. Tapi oleh kerana medium macam mana ini mudah didapat, maka orang yang kadang-kadang melihat bahawasanya, dia ustaz ni bagus ni. Ustaz ni pun ustaz masyhur di luar negeri, bukan calang-calang sekali yang membagi majlis taklim ribuan jemaah yang hadir. Jadi dia pun mendengar dan dia pun terpengaruh apa yang disampaikan. Maka inilah sebahagian daripada cabaran di dalam kita ini mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu antara cabaran-cabaran yang dihadapilah. Banyak lagi sebenarnya kalau dikirakan cabaran-cabaran itu itu daripada sudut sana. Itu di antaranya. Dan apalagi cabaran daripada segi pahaman liberalisme, sekularisme. Ini juga adalah sebahagian daripada cabaran-cabaran yang cuba mempengaruhi kehidupan kita ni, dipanggil kehidupan beragama. Sebagai contoh, kita melihat daripada segi liberalisme ni, ia melihat kepada, cerminnya adalah pakaiannya memang pakaian Islam. Tapi daripada segi pelaksanaan akidah dan juga ibadahnya, ia berlawanan. Sehingga kadang-kadang ia melihat macam contoh seseorang yang wanita bertudung. Seorang wanita bertudung, baginya walaupun wanita itu tidak bertudung, so ia pahamannya moden. Liberalnya lebih kepada kemodernisasinya, sehingga ia melihat yang penting ialah ia cukup sembahyang, tetapi dari segi percampuran di antara lelaki dan perempuan tidak jadi masalah. Yang penting katanya tidak ada melakukan perkara-perkara yang macam maksiat lah. Tetapi sedangkan kita ini faham bahasanya kalau sudah ada perkara yang menghampirkan kepada perbuatan maksiat, maka kita ini perlu menjauhkan diri perkara-perkara tersebut. Dan apatah lagi di mana kadang-kadang ada pahaman-pahaman yang menolak daripada segi pembacaan doa, sambutan-sambutan hari kebesaran Islam. Kerana ini katanya ia berbalik kepada sunnah ataupun kepada hadis yang mana Rasulullah SAW tidak pernah buat, maka buat apa kita ni buat? Sebab kadang-kadang ada pahaman-pahaman yang melihat bahawasanya apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka perkara itu adalah perkara bid'ah. Ini juga ada sebahagian daripada cabaran. Bila mana akhirnya perkara ini mempengaruhi generasi wa'izubillah, menyebabkan kadang-kadang berlakulah pertelingkahan dan akhirnya menolak daripada segi pengukuhan keimanan itu sendiri. Sedangkan cara kita ini untuk mengukuhkan keimanan itu adalah juga dengan melaksanakan ataupun
dengan meraihkan sambutan-sambutan hari kebesaran Islam. Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita ada lebih kurang 5 minit lagi ya Ustaz dalam segmen hikmah ini. Jadi kalau tadi cabaran-cabaran untuk apa yang tadi supaya kita ni dalam usaha menghadapi pengukuhan keimanan ya. Jadi bagaimana sebetulnya caranya supaya pengukuhan keimanan ini dilaksanakan kita ni agar generasi kita tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mahirah. Secara umumnya cara kita ni kan untuk menyekat daripada supaya jangan generasi terpengaruh dengan apa jua ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebab itulah kenapa di negara Brunei Darussalam alhamdulillah kita ni ada penekanan daripada pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Betul. Daripada segi kita ni melihat bagaimana negara Brunei Darussalam telah merealisasikan satu undang-undang dipanggil apa namanya ni hukuman jenayah syar'i, di mana inilah sebahagian daripada salah satu cara kita ni untuk mengukuhkan keimanan setiap generasi ataupun setiap satu-satu masyarakat. Apatah lagi kita ni alhamdulillah di bawah kepimpinan kebijaksanaan kepimpinan Kewujudan Yang Maha Mulia juga, di mana menegaskan supaya undang-undang ini dilaksanakan. Supaya apa? Supaya kehidupan di dalam suatu masyarakat negara itu yang menjadi aman, makmur, damai kerana dari segi undang-undang. Undang-undang itulah yang menjadi pengukuh kepada keimanan itu tadi sendiri. Kemudian yang kedua juga kalau kita perhatikan sistem pendidikan. Sistem pendidikan juga adalah memainkan peranan supaya setiap khususnya para pelajar jangan mudah terpengaruh dengan apa jua ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan juga sistem pendidikan mengajak supaya memperkenalkan apakah dia yang dikatakan sebagai budaya Islam itu, budaya orang-orang beriman itu macam mana. Dan alhamdulillah semua sekarang ini di negara Brunei Darussalam, sekolah-sekolah negara Brunei Darussalam ditekankan tentang mata pelajaran Melayu Islam Beraja, MIB. Maka MIB inilah kita ni alhamdulillah calak kita ni calak orang Brunei berkonsepkan Melayu Islam Beraja ni alhamdulillah supaya generasi kita ini dapat kita ni maintain di dalam masalah keimanan. Bila maintain di dalam masalah keimanan, maka insya-Allah pergaulan seharian dalam kehidupan pun akan menjadi kehidupan yang baik. Inilah sebenarnya salah satu kita melihat usaha kita ni supaya jangan generasi yang baru-baru ni, generasi yang manja-manja sekarang ini, jangan kita hanya dulur saja, tapi kita ni perlu dedahkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik, apa yang tidak baik. Sebab kita ni melihat untuk jangka masa yang panjang. Bukan kita ni melihat jangka masa yang sekarang ini saja, tapi kita ini mahu melihat bahawasanya buat selama-lamanya negara Brunei Darussalam adalah di bawah sentiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kehidupan masyarakatnya adalah kehidupan yang baik. Kemudian lagi kita diperhatikan daripada segi hidup bermasyarakat, kita ni mahu ada usaha di dalam menonjolkan daripada segi pemahaman tadabbur Al-Quran. Dan juga untuk makluman apa namanya ni Mahirah dan juga Daud, bahwasanya sekarang ini kita ni masih berada di dalam pelaksanaan majlis ilmu, dan saya sendiri alhamdulillah terlibat dan di mana ada dipanggil acara-acara sampingan yang berbentuk forum, ceramah. Jadi di sini kita diperhatikan bahwasanya perlunya ada apa namanya ni dipanggil supaya orang ramai mengikuti apa je bentuk majlis ilmu agar kita ni memahami tentang kehidupan masyarakat agar jangan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh bercanggah dengan ajaran agama Islam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya. Kita diberikan lagi pengisian ilmu yang bermanfaat pada pagi ini. Cukup jelas kita rasa dan kita meyakini bahawa apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Samali tersebut mudah-mudahan dapat membuka sedikit sebanyak membuka minda kita Mahirah ya, dan juga dapat memberikan orang memantapkan lagi keimanan kita ni apa yang telah disampaikan. Jadi di lain kesempatan Yang Mulia Ustaz kita akan bersama lagi kerana masa kita tidak mengizinkan betul-betul. Kita di penghujung siaran kita dalam pagi. Untuk itu dalam pagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz. InsyaAllah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.